Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini masuk malam yang ke-5. Betul? Lupa nak kira. Ala kulli hal, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat sekalian, pada saat ini perlu kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga, kerana saat ini kita dapat lihat kasih sayang Allah kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita untuk berada dalam keadaan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula siang tadi dan kemudian kita sambung di waktu malamnya dengan solat fardu dan juga solat sunat. Kemudian kita teruskan dengan pengisian ilmu. Maka suasana begini tidak ada pada bulan-bulan ataupun hari-hari yang lain selain di bulan Ramadan. Maka sebab itu, kata para ulama, di antara tanda Allah Subhanahu wa taala meridai seseorang hamba itu ialah Allah taala akan berikan kepadanya taufik agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang telah pun diungkapkan oleh Syekh Masyayikhina Syekh Dr. Ali Jum'ah hafizallahu taala, dengan kata beliau, alamat redha Allah taala itu ialah Allah taala berikan kepada kita kekuatan, taufik dan juga perkenan untuk kita berada dalam keadaan ketaatan. Muslimin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini dinamakan sebagai hadis Al-Qudsi. Ini kerana lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ucapan ini ucapan Allah, kalam ini kalam Allah, namun menggunakan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis kursi termasuk dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku di sisi sangkaan hambaku terhadap aku. Maknanya Nabi SAW nak mengajar kepada kita, dalam kita mengharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena tengok apa yang Allah Ta'ala, apa yang kita telah pun persembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itulah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan bersama dengan hamba tersebut apabila ia mengingatiku. Dan Allah akan bersama dengan kita mengikut tahap mana kita ingat Allah Ta'ala. Kalau kita ingat Allah Ta'ala dalam berseorangan, maka Allah juga akan mengingat kita secara berseorangan. Dan jika kita mengingati Allah Subhanahu wa taala di hadapan khalayak ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingat kita di hadapan khalayak yang lebih baik daripada khalayak yang kita berada sekarang. Maksudnya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan bahawasanya hidup kita ini, jiwa kita, hati kita sentiasa kena dengan Allah Taala. Sama ada berseorangan kita ataupun dalam keadaan beramai-ramai. Dan yang lebih baik, lebih hebat apabila kita ingat Allah dalam keadaan ramai-ramai. Maka di sini kata ulama, harus untuk kita berzikir mengingati Allah Ta'ala berseorangan, dan harus untuk berzikir secara beramai-ramai. Maka
kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ni, kalau orang tu zikir, ingat Allah seorang-seorang, Allah akan bagi ganjaran sekadar ataupun cara kita ingat seorang-seorang. Dan kalau kita ingat dalam keadaan beramai-ramai, berzikir ramai-ramai, Allah akan bagi lebih daripada itu. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala nak ajak pada kita bahawasanya dalam hidup kita sentiasalah kita bersangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud lain ialah dalam hidup kita sewaktu kita buat amalan, kita kena ada pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita buat sama ada yang wajib ataupun yang sunat, maka setelah selesai kita melakukan ibadah tersebut, maka serahkan kepada Allah taala dan harap sungguh-sungguh agar Allah taala terima amalan kita tu, walaupun amalan yang kita buat tu kita sendiri tahu sejauh mana nilai dan juga kualitinya. Dalam satu kisah ataupun satu peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Ibrahim alaihissalam bersama dengan anak baginda iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Suatu mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membina semula Kaabah. Kaabah merupakan Baitullah, rumah Allah di atas muka bumi, dan merupakan binaan pertama yang dibina di atas muka bumi. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah pertama yang didirikan di atas muka bumi ini untuk manusia datang kepadanya beribadah kepada Allah, bi Bakkah mubarakah, terletak di bumi Mekah yang penuh barakah. Dan siapa yang mula-mula bina Kaabah? Yang mula-mula bina Kaabah ialah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam setelah mana diturunkan ke bumi, setelah Allah Subhanahu wa taala perkenankan doa Nabi Adam agar dipertemukan dengan Sayyidatina Hawa, yang sebahagian ulama mengatakan pertemuan tersebut berlaku di Jabal Rahmah, iaitu di Padang Arafah. Maka sebab itulah Padang Arafah tempat berhimpunnya orang yang wukuf pada musim haji, dinama padang ataupun kawasan tersebut dengan Arafah kerana lita'arufi Sayyidina Adam ma'a Sayyidatina Hawa. Kerana di tempat tersebutlah Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa bertemu dan berkenalan semula. Jadi orang pertama yang bina Kaabah ialah Nabi Adam AS. Selepas Nabi Adam bina Kaabah, berapa ratus tahun selepas itu Allah Ta'ala perintah pula Nabi Adam untuk bina satu lagi masjid, satu lagi rumah Allah. Di mana? Di Palestin, iaitu Baitul Maqdis. Jadi Nabi Adam manusia pertama yang bina Kaabah. Adapun Nabi Ibrahim cuma membina semula. Setelah Kaabah hilang, setelah Kaabah hancur, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk membina semula Kaabah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang perintah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Ayat ini menyatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang terlalu banyak mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ujian yang Nabi Ibrahim dapat tu sangat berat. Antaranya Nabi Ibrahim dikurniakan zuriat agak lewat umurnya. Dah berusia, dah tua dah baru dapat. Kemudian bila dapat anak, diperintahkan oleh Allah untuk tinggal pula di tengah-tengah padang pasir. Kemudian bila dah dapat anak, ditinggalkan, kemudian diperintahkan untuk ambil anak tu dan disembelih anak tu. Kemudian diperintahkan pula untuk apa? Untuk ajak anak tersebut agar membina semula Kaabah. Baik, yang kita nak sebut di sini, Nabi Ibrahim apabila diperintahkan oleh Allah untuk bina Kaabah, dan Allah perintah juga Nabi Ibrahim untuk ajak anaknya Nabi Ismail bantu beliau, bantu baginda dalam membina Kaabah. Dan sewaktu dalam pembinaan tersebut, kedua-dua ayah dan juga anak ini melakukan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dan dalam proses pembinaan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam susun bata, Nabi Ismail tolong suar bata.
tolong bagi bata dekat ayahnya Nabi Ibrahim AS. Mudah katanya Nabi Ibrahim ikat bata, Nabi Ismail tolong hantarkan bata naik ke atas. Dan sepanjang kedua-dua ayah dan juga anak ni bekerja membina Kaabah, mulut mereka tak henti-henti mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami segala amal ibadah kami, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Daripada awal bina Kaabah sampailah siap. Ayat ni lah yang diucapkan oleh kedua-dua beranak ni. Baik, apa pengajaran kita boleh ambil di sini? Pengajarannya ialah tengok macam mana Nabi Ibrahim AS dan juga anaknya Nabi Ismail AS, mereka apabila melakukan sebarang perintah Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa segala ibadah, maka terakhir sekali apa dia? Mereka serahkan kepada Allah dan mereka ada satu pengharapan. Dengan kata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Macam itulah kita buat ibadah, sama ada di bulan puasa ataupun luar bulan puasa. Apa saja ibadah kita buat, kecil ke besar, maka pastikan kita harap sungguh dari Allah agar Allah terima amalan kita tu, walau kita tahu banyak kurang. Tak kurang lagu mana? Nak semayang tarawih tadi pun duk fikir, oh 8, hak 8 tu jadi berat juga, belum masjid buat 20 lagi. Tara hak 8 tu pun nak masuk rakaat seterusnya, contohnya habis dah 2 rakaat, nak naik rakaat keempat, sementara dia nak masuk rakaat keempat tu, dia tunggu dulu imam habis Fatihah baru dia masuk. Pasal apa? Tak larat nak tunggu lama berdiri. Tu baru imam baca pendek macam tadi. Kalau baca satu rakaat, satu muka surat, bergegar tiang-tiang masjid. Pasal apa? Lutut semua gegar habis. Walaupun kita tahu ibadah kita buat tadi tu tidaklah terlalu kita bersungguh-sungguh. Dan waktu nak angkat takbir tu pun kita ada, imam ni baca panjang pendek, duk mikirlah. Kita sendiri boleh nilai macam mana, sejauh mana solat tarawih kita tadi, sejauh mana isyak kita tadi, sejauh mana puasa siang tadi. Dan saya yakin, kita yakin bahawasanya tak ada siapa di kalangan kita di sini berani kerak jari kata puasa dia hak paling sempurna tadi. Tak ada siapa berani nak mendabik dada mengatakan bahawasanya solat isyak akulah paling lengkap. Tak ada. Sebab kita tahu tahap kita persembahkan ibadah tu lagu mana. Tapi walaupun kita tahu ibadah tu segala kekurangan ada, kelompangannya banyak, namun jangan kita tinggai pengharapan kita kepada Allah Ta'ala. Bersangka baik dengan Allah. Allah ni maha rahim, maha penyayang. Allah ni maha kasih. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan beri kepada kita sejauh mana kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita rasakan terima tak terima, terima tak terima, Allah boleh jadi tak terima sebab kita tak letak satu, orang kata apa, Allahumma salli ala Muhammad, pengharapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sentiasa kita kena menyangka bahawasanya Allah pandang kita dan Allah mengetahui amal ibadah kita, dan dalam masa yang sama kita minta Allah Ta'ala terima juga amalan kita. Pasal itulah kalau kita tengok selepas sembahyang fardu ataupun sembahyang berjamaah, kita akan dengar imam akan baca doa, Rabbana taqabbal minna salatana tammah waghfir lana dhunubana ammah. Maksud dia apa dia? Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami solatana, sembahyang hak kami buat ni tammah, sembahyang yang sempurna. Tapi hakikat kita tahu sempurna tak sempurna sembahyang kita tu. Bila kita minta pada Allah agar Allah Ta'ala terima dengan lengkap, maknanya kita minta dengan pengharapan ihsan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila kita ada harapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala, Allah janji apa dia? Ana inda dhanni abdi bi, aku akan sentiasa bersama dengan sangkaan hamba aku terhadap aku.
Kalau kita sangka Allah terima amalan kita, maka Allah terima. Kalau kita tak sangka Allah Ta'ala terima, kita buruk sangka dengan Allah, maka buruklah kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sebab itulah ulama-ulama tasawuf apabila mereka mengarang kitab-kitab mereka dalam memberi tunjuk ajar kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kita melengkapkan ubudiyah kita kepada Allah, maka di sana ada dua sifat yang perlu ada kepada seorang hamba. Yang pertama disebut sebagai sifat al-khawf, sifat takut. Yang kedua disebut sifat ar-raja, sifat mengharap. Al-khawf, takut daripada Allah murka kita. Ar-raja, harap Allah Ta'ala terima taubat dan terima amalan kita. Ini bagi awam manusia. Maksudnya apa? Kita dalam hidup kita ni, kita kena bimbang, takut-takut apa yang kita buat ni Allah marah kita, Allah murka kita. Jadi bila ada rasa takut kita kepada Allah, tak berani kita nak buat lebih kurang atas muka bumi. Dan kemudian perasaan ar-raja, ini satu harapan bagi kita agar kita rasa kita ini sentiasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah sifat Allah. Allah tak pernah tutup pintunya untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walau banyak mana pun dosa kita buat. Dalam satu hadis kursi yang lain, Allah Ta'ala sebut, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, kalaulah kamu terus meminta kepada aku, innaka ma da'autani, sesungguhnya kamu, selagi mana kamu minta, kamu berdoa kepada aku, wa rajautani, dan kamu mengharap kepada aku, sifat raja. Kita ahli maksiat, buat dosa banyak, tapi walaupun dosa kita banyak, kita tahu Allah tu Maha Pengampun, maka kita minta ampun dari Allah Ta'ala. Dan minta tersebut dalam keadaan apa? Ada raja, ada pengharapan. Dan pengharapan tersebut diselit dengan sangkaan yang baik kepada Allah, iaitu apabila aku mengharap kepada pencipta aku, dan pencipta aku ni sifatnya rahim, sifatnya rahman, sudah tentu dia akan berikan kepada aku apa yang aku harapkan ini. Ini sangkaan baik kepada Allah. Jadi kata Allah, selagi mana kamu minta, kamu berdoa, wa rajautani, dan kamu mengharap, ghafartu lak, aku akan ampunkan kepada kamu. Maknanya syarat untuk dapat keampunan kena berminta dari Allah Ta'ala, dan minta dalam keadaan ada sifat ar-raja, sifat mengharap Allah Ta'ala ampun. Dan Allah Ta'ala kata apa? Aku akan ampunkan bagi kamu ala ma kana minka, di atas apa sahaja yang datang dari kamu. Maksudnya di atas apa sahaja dosa yang ada pada diri kamu, lalu kamu datang kepada aku, aku tak peduli, aku tak heran. Bayangkan kalau dah ada seorang lelaki, orang ni pernah buat jahat kat kita, semua buat jahat. Duit kita dia solak, motor kita dia rembat, rumah kita dia pernah merompak, tanah kita dia pernah ambil, pokok durian kita dia pernah rembas jual. Lepas tu nama kita diburuk-burukkan. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, banyak kejahatan yang dia buat pada kita. Tiba-tiba satu hari dia mai kat kita, dia kata, tuan, saya minta maaf. Agak-agak waktu tu apa perasaan kita? Kita cari dia lama dah, kita duk tunggu dia mai. Tiba-tiba dia mai tu dalam keadaan, tuan, saya minta maaf banyak-banyak, dulu saya yang fitnah tuan. Minta banyak-banyak, tanah tuan tu saya yang buat kira-kira bagi kat orang. Minta maaf tuan, pokok durian saya, tuan tu saya yang perembah. Dia habaq habis dia punya dosa dia, kejahatan dia kat kita. Minta maaf tuan, sayalah menyebabkan tuan dipecat pada kerja. Agak waktu tu apa kita nak buat kat dia? Kita duk taram lama dah, dan memang kita duk cari dia. Kalau ikut sifat nafsu dan kejahatan kemanusiaan yang ada pada kita, kita dah balas dendam lama dah. Tambah pula orang tu mai suar tengkok kat kita, awal-awal kita pencung.
Tapi beza dengan sifat Allah. Allah, bila kita mai kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bawa semua dosa, dan sangat indah pula kita mai jumpa Allah tu di mana? Di rumah Allah. Dan lebih indah pula kita mai di rumah Allah tu bila dalam keadaan Allah buka luah-luah pintu untuk Allah terima balik kita. Contoh macam mana? Bulan Ramadan. Kita mai ke masjid, langkah kaki kita ni, atas belakang kita ni semua dosa ada kat kita. Kita masuk saja, bahkan belum masuk lagi, dari rumah lagi kita ambil air sembahyang. Lepas kita buka puasa tadi, kita mayang maghrib, kemudian kita mula menapak kaki mai ke masjid. Setiap satu langkah tu Allah dah habiskan dosa kita. Apatah lagi bila kita dah masuk ke dalam rumah Allah. Dan Allah Ta'ala sentiasa sambut kita. Allah tak pernah tolak kita untuk kita mai ke rumah Allah Ta'ala. Mailah orang yang paling banyak maksiat terang mana pun, Allah takkan lumpuhkan kaki dia bila jejak dalam rumah Allah Ta'ala. Mailah terang mana pun jahat dia, Allah tetap bagi kepada dia taufik untuk sujud menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saat kita rukuk, saat kita sujud itu berguguran dosa yang ada pada diri kita. Maka sebab tu kita kena bersyukur banyak-banyak saatlah ni Allah Ta'ala tengah tunjukkan sayang Allah pada kita. Dan Allah bagi kepada kita peluang untuk beribadah sungguh-sungguh. Memang beribadah ni agak penat, tapi penat tersebut lumayan ganjarannya. Maka sebab itulah kata ulama, dalam kita nak buat ibadat, jangan merungut. Merungut itulah tanda buruk sangka kita kepada Allah. Melainkan kalaulah sesuatu yang dibuat di tempat rumah Allah ni memang menyebabkan orang akan jadi merungut. Contohnya mayang tarawih, 1 rakaat baca 2 muka, saya apa merungut? Panjang sangat. Tapi kalau benda yang simple, jangan terlalu cepat merungut. Kita kena anggap bahawasanya apa yang Allah bagi dekat kita saat ini ujian kepada kita, dan ujian itu Allah tak bagi melainkan Allah sayang. Kat dalam hadis kata Nabi SAW, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila Allah sayang dekat seseorang abdan, bukan abdan hak begini, ni nama abdan je, belum tentu jadi hamba betul lagi. Allah apabila sayang terhadap seseorang hamba, ibtalahu, Allah akan uji dia. Jadi kita main dalam rumah Allah Ta'ala ni, kita sedang menghadapi ujian dari Allah. Apa dia? Ujian kena bayang banyak rakaat, ujian kena tunggu imam baca panjang, ujian kena selawat dulu, ujian, macam-macam ujian. Dan semua ujian ni tak lain tak bukan tanda Allah sayang. Bukan Allah nak hina kita, bukan Allah nak bebankan kita. Dan ingat, Allah dah kata dah, innallaha la yukallifullahu illa wus'aha. Allah takkan taklif kat kita, Allah tak suruh kita buat sesuatu melainkan Allah dah tahu dah tara mana kita boleh buat. Jadi muslimin muslimat sekalian, sebagai kesimpulan pengisian kita pada malam ni di bawah tajuk husnudzan, bersangka baik, maka marilah sama-sama kita perbaiki sangkaan kita kepada Allah. Begitu juga sangkaan kita kepada makhluk Allah. Hidup kita ni biarlah sentiasa bersangka baik. Jangan kita banyak sangat buruk sangka. Kerana buruk sangka tu, kata Nabi SAW, iyyaka wadh-dhann, jauhilah kamu daripada banyak sangat bersangka-sangka kepada orang. Fa innahu akdzabul hadis, kerana bersangka buruk itu merupakan penipuan yang paling besar. Kenapa kadang-kadang bila kita buruk sangka ternyata salah, kita dah menipu tentang orang tersebut. Dan guru kami Syekhuna Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kittani Al-Husaini hafizahullah ta'ala wa ra'ah, pernah mengungkapkan satu kaedah yang boleh jadi pegangan dalam hidup kita, iaitu kata beliau, li'an tukhti'a fi husni dhanni khairul laka min an tusi'a fi su'i dhanni. Mudah-mudahan kamu tersalah dalam berbaik sangka, itu lebih baik
bagi kamu daripada kamu betul dalam buruk sangka. Maksudnya apa? Syekh nak ajak pada kita dalam hidup kita ni sentiasa bersangka baik kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bersangka baik, hati kita tenang, kita pun takkan sakit hati ke orang. Punca kita sakit hati lah kita sangka buruk. Tu balik awal tak ada witir tu bukannya apa tu, malah nak mayang tu jangan sangka. Siapa tahu dia tu balik nak tak mau mayang. Siapa tahu dia balik awal tu kerana dia tak mau mayang, siapa tahu. Awak kita ni Tuhan kah? Boleh baca isi hati orang kah? Depa ni minggu pertama ya penuh masjid, lepas tu hilang lah. Kamu siapa nak cakap macam tu? Itu di antara ucapan-ucapan yang buruk sangka. Kata Syekh, sungguh pun kalau betul buruk sangka kita tu, tu balik pakai tak mayang dah tu, betul balik tak mayang. Depa ni pakai awal Ramadan ya, lepas tu hilang, betul hilang sungguh. Kata Syekh, itu tak menguntungkan kamu. Lebih baik kamu sangka baik, kerana sangka baik itu suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kerana berburuk sangka itu larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tinggal Allah larang lebih baik. Mafhum mukhalafahnya, bila Allah tak bagi buruk sangka, maka Allah suruh baik sangka. Sungguh pun yang baik sangka tu tak betul. Contoh kita kata, depa ni balik awal tak ada witir ni, mungkin nak tidur awal, sekejap nak bangkit qiyamul lail perhabis dengan witir kot. Baik sangka. Dan baik sangka tu kenapa akan jadi untung? Kerana itu doa. Mana nak tahu kerana ucapan kita mai dari hati tu, Allah bagi sungguh hidayah kat dia, balik tidur sekejap bangkit sok, dia kata awal lagi dan 2 rakaat witir tadi tak buat lagi. Alhamdulillah, disebabkan mulut kita bercakap macam tu, doa dekat dia, dia buat sungguh. Berbeza dengan buruk sangka tadi. Disebab tu kata Syekh, salah dalam baik sangka lebih baik daripada betul dalam buruk sangka. Allahu Akbar. Jadi kita berhenti setakat ni dulu insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan kita dalam keadaan sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.